Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ni kita akan belajar berkaitan dengan sistem liga. Okey, pada minggu lalu kamu dah belajar sistem liga satu kumpulan. Okey, untuk minggu ni kita akan tengok liga 2 kumpulan, 3 kumpulan dan 4 kumpulan. Okey, sebelum tu kita akan tengok balik apa yang ada dalam sistem liga ni. Okey, apa yang kamu kena ingat, dalam sistem liga kita ada seeded. Okey, kamu kena ingat istilah ni, seeded. Seeded ni okey, pasukan yang mendapat tempat johan ketiga dan keempat pada kejohanan yang lalu. Okey, pada kejohanan yang lalu. Contoh MSSPP, kejohanan MSSPP bola sepak MSSPP 2019. Okey, contoh ada pemenang. Jadi untuk tahun 2020, pemenang yang 4 yang terbaik itu dia akan dikenali sebagai pasukan seeded. Jadi macam mana susunan pasukan seeded ni? Mereka akan disusun. Okay, kalau Johan di kumpulan A, naik Johan di kumpulan B. Okay, kalau ada 3 kumpulan, yang ketiga di kumpulan C. Kalau 4 kumpulan, yang ada tempat keempat di kumpulan D. Kalau tak ada, undilah. Okay. Ini cara nak tempatkan pasukan seeded. Baik, peniraan perlawanan. Okay, kamu dah tengok kan, ada satu kumpulan. Kita guna formula ni lah. N tolak 1 bagi 2. N ni bilangan penyertaan lah. Okey, bilangan penyertaan, N tolak 1 bagi dengan 2. Okey, untuk 2 kumpulan sama juga, formula yang sama, cuma kita darab dengan 2. Okey, kalau 3 kumpulan sama juga, kita darab dengan 3. Kalau 4 kumpulan, darab dengan 4. Formula yang sama, N tolak 1 bagi 2. Okey, cuma kena darab dengan bilangan kumpulan. Okey, tetapi kena ingat, hanya digunakan sekiranya bilangan pasukan setiap kumpulan adalah sama. Okey, kalau sama baru boleh darab dengan 2, darab 3, darab 4. Okey, macam mana tu? Okey, contoh. Okey, satu kumpulan, yang ni tak perlu nak darab kan? Okey, pada kumpulan, bilangan dia 5 kurang daripada 5. Okey, 5 pasukan ke bawah untuk liga satu kumpulan. Kalau liga 2 kumpulan, okey, 6 hingga 8 pasukan yang sesuai lah untuk buat liga 2 kumpulan ni. Okey, kalau dia bagi 6, bilangan sama. Okey, 3 di kumpulan A, 3 di kumpulan B. Kalau dia bagi 7, okey, macam mana nak tempatkan pasukan? Okey, jadi di kumpulan A akan ada 4 pasukan. Di kumpulan B akan ada 3 pasukan. Jadi, boleh tak nak darab dengan 2? Tak boleh nak darab dengan 2 kan? Sebab tak sama. So, bila tak sama, kamu kena kira hasil lah. N tolak 1 bagi dengan 2 untuk kumpulan A. N tolak 1 bagi dengan 2 untuk kumpulan B. Itu kalau 7 pasukan. Kalau 8 pasukan, boleh darab 2 lah. Sama juga dengan liga 3 kumpulan pun. Kalau 3 kumpulan, 9 pasukan, 3 di kumpulan A, 3 pasukan di kumpulan B, 3 pasukan di kumpulan C. Okey, kalau 10, ada 4, 3, 3. Kalau 11, 4, 4, 3. Okey, itu cara dia. Okey, kalau bilangan sama baru boleh darab dengan bilangan kumpulan. 4 kumpulan 12. Kalau 12 pasukan, satu kumpulan ada 3 lah. 3, 6, 9, 12. Kalau 13, 4, 3, 3, 3. Okey, kalau 14, 4, 4, 3, 3. Dia macam tu. Okey, susunan dia. Kumpulan A dan B, dia bilangan pasukan yang banyak, dia mesti letakkan di kumpulan A lah. Okey, contoh A tu ada Johan. Okey, sebab dia ada pasukan Johan, dia kena letak kumpulan yang banyak lah. Okey. Baik, seterusnya. Kita tengok liga 2 kumpulan. Okey, macam ni boleh darab lah dengan 2 sebab bilangan pasukan di setiap kumpulan sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, boleh guna formula N tolak 1 bagi 2 darab dengan 2 kumpulan. Okey. So, 4. Ini kiraan, ingat, ini kiraan untuk N tolak 1 bagi 2 ni kiraan untuk satu kumpulan. Jadi, darab 2 ni, nak kira untuk 2 ni lah. Untuk perlawanan untuk pusingan awal ni. Okey. Kalau tak darab 2, nak kira asing. Pun boleh. Jadi, 2 kali kerja lah. So, terus darab dengan 2. Jadi, 4 tolak 1, 3 bagi dengan 2, darab dengan 2. So, 6 darab 2, 12 perlawanan. Jadi, untuk kedua-dua kumpulan ni ada 12 perlawanan. Okey. Jumlah perlawanan setiap pasukan, N tolak 1. Maksud dia, satu pasukan tu dia akan lawan 3 kali. Okey, Perak lawan Kelantan, Perak lawan Terengganu, Perak lawan Melaka. 3 kali lah. Habis. Okay. Itu jumlah perlawanan. Okey, ni contoh
untuk keputusan untuk kumpulan A. Okey, contoh keputusan untuk kumpulan A. Okey, susunan contoh kita dah. Kedudukan Johan, naib Johan. Okey. Biasanya untuk pusingan kedua ataupun pusingan akhir ni kita ambil Johan dan naib Johan sahaja untuk liga dua kumpulan. Kumpulan B pun sama. Kita ambil Johan naib Johan. Okey, bila pusingan kedua ataupun pusingan akhir kita terus ke peringkat separuh akhir sebab kita ambil Johan dan naib Johan setiap kumpulan. Johan A, naib Johan A, Johan B dan naib Johan B. Kena asing lah. Johan A dengan Johan B asing. Okey, berkemungkinan mereka akan jumpa di final lah. Okey, kalau jumpa dekat pusingan separuh akhir, jumpa awal sangat kan. Okey, itu cara nak susun dia. Okey, ini liga 2 kumpulan. Liga 3 kumpulan. Okey, seeded. Ingat balik seeded tadi, saya beritahu berdasarkan keputusan pertandingan lepas. Kelantan ni Johan perjalanan lepas, Selangor naik Johan, naik Terengganu tempat ketiga. Okey, ini kalau agihan 3 kumpulan. Ada 9 pasukan, 3, 6, 9. So tak boleh darab dengan 3 lah. Okey, N untuk 1 bagi 2 darab dengan 3. So 9 perlawanan pusingan. 9 perlawanan pusingan awal. Okey. Jumlah perlawanan setiap pasukan 2 kali lah. N Kelantan lawan Johor, Kelantan lawan Melaka. Okey, so 2 kali saja. Baik. Ini contoh keputusan. Yang senangnya. Dia ni pun sama juga, kita akan ambil Johan dan naib Johan setiap kumpulan. So akan ada 6 lah. Akan ada 6 pasukan yang layak. Okey, 6 pasukan layak. 2 di kumpulan A, 2 di kumpulan B dan 2 pasukan di kumpulan C. Okey, untuk pusingan kedua ataupun pusingan seterusnya bagi liga 3 kumpulan, dia akan masuk pada liga 2 kumpulan pula. Okey, tak boleh terus ke peringkat kalah mati sebab dia ada 6 pasukan. Jadi kena buat liga 2 kumpulan, iaitu kumpulan X dan kumpulan Y. Okey, cara penyusunan. Ketiga-tiga pasukan Johan diundi untuk penentuan kumpulan. Mesti diundi. Okey, nak asingkan. Kemudian ketiga pasukan naib Johan ditempatkan dalam kumpulan berasingan daripada Johan kumpulan masing-masing. Okey, sebagai contoh, kalau di kumpulan X ada Johan kumpulan A, naib Johan kumpulan A tak boleh duduk di sini juga. Dia mesti di kumpulan Y. Okey, Johan kumpulan C, naib Johan kumpulan C tak boleh duduk di kumpulan X. Dia mesti asing. Naib Johan kumpulan C mesti di kumpulan Y. Jadi yang kelebihan dia kepada Johan kumpulan B lah, sebab dia akan lawan dengan naib Johan. Kedua-dua naib Johan, kalau ikut dia tengok, kalau kita tengok dari segi Johan, sebutan Johan ni maksudnya ni kuat lah, yang naib Johan ni kurang kuat. Itu kelebihan lah dari segi atas kertas, yang sebenarnya kita tak tahu. Okay, ini cara susunannya. Johan setiap kumpulan diundi. Naib Johan dia tetap berasingan dengan Johan kumpulan masing-masing. Naib Johan kumpulan B tak boleh duduk sekali dengan Johan kumpulan B, dia mesti asing. Okay, main sama juga secara liga pula. Okay, Kelantan lawan Terengganu, Kelantan lawan Perak, sama juga. Lepas tu, okay, dah dapat keputusan kumpulan X, kumpulan Y, baru akan masuk pusingan akhir. Okay, seterusnya untuk pusingan akhir. Untuk pusingan akhir, dia tak ada semifinal, terus pertandingan akhir. Johan setiap kumpulan, maksudnya Johan X akan lawan dengan Johan Y untuk penentuan Johan sebenar. Naib Johan X dan naib Johan Y akan lawan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat. Dia tak ada lah nak lawan separuh akhir, tak ada. Dia terus ke tempat ketiga, keempat dan final. Okey, itu sistem Liga 3 kumpulan. Liga 4 kumpulan. Ini pun sama. Ini susunan 12 pasukan. 3, 6, 9, 12. Ni, kalau ni Johan kejohanan lepas, naib Johan tempat ketiga dan tempat keempat. Okey. So jumlah keseluruhan perlawanan N bagi 2 darab dengan 4 sebab bilangan sama. Okey, dapat 12 perlawanan untuk pusingan pertama. Jumlah perlawanan setiap pasukan 3 tolak 1, N tolak 1, 2 perlawanan lah. Malaysia lawan dengan China, Malaysia lawan Korea. Habis tingkat kumpulan. Okey, contoh. Okey, katakan taklah. Okey, Brazil. Okey, so di sini jadi 4. Jadi untuk macam ni kita sudah ada 13 pasukan. Jadi kumpulan A ni kamu kena kira asing. Kumpulan A, N tolak 1 bagi 2. Okey, maksudnya 4 tolak 1 bagi 2. Okey.
untuk kumpulan A. Untuk kumpulan B, kamu boleh guna formula n terhadap 1 bahagi 2 darab dengan 3, 1, 2, 3 sebab bilangan dia sama. Okey. Itu cara dia. Okey, kalau ada satu yang berbeza, kalau 2 ni, contoh sini pun ada juga lagi satu tim, ni 4 juga. n terhadap 1 bahagi 2 darab dengan 2. Okey, ini pun n terhadap 1 bahagi 2 darab dengan 2 dan tambah kedua-duanya, dapat jumlah perlawanan pusingan awal. Itu cara dia untuk kalau bilangan pasukan di setiap kumpulan tak sama. Okey, ini contoh keputusan. Yang ni pun sama, kita akan ambil Johan naik Johan. Jadi akan ada 8 pasukan yang akan ke peringkat ke pusingan kedua ataupun pusingan akhir. Okey. Yang ni terus masuknya suku akhir sebab ada 8. Kalau 8 pasukan, ingat dia akan terus ke suku akhir. Kalau 4 pasukan, separuh akhir. Okey. So susunan dia Johan naik Johan. Okey, Johan naik Johan. Johan B di kumpulan B, dia akan duduk di kumpulan bawah. Okey. Dia akan berada di kumpulan bawah dan sama seterusnya lah. Okey, C, D. Okey. Seterusnya kita tengok kelebihan. Apa kelebihan sistem liga ni? Okey, pasukan C dia tidak diletakkan dalam satu kumpulan yang sama. Maksud dia, Johan pasukan yang pemenang kejohanan yang lalu. Okey, 4 yang terbaik kejohanan yang lalu tidak diletakkan dalam kumpulan sama. Contoh kumpulan A tu ada Johan naik Johan ketiga keempat kejohanan yang lalu. Tak boleh lah. Okey. Sebab kemungkinan dia akan jumpa pasukan yang tak kuat. Di final tu, dia perlawanan tak menarik. Itu kelebihan dia tak letakkan dalam satu kumpulan yang sama. Okey, seterusnya bilangan perlawanan masih sedikit dan tidak membebankan pasukan sama ada dari segi tenaga dan kewangan. Dapat memaksimumkan penggunaan padang atau gelanggang dengan kesan. Kalau contoh, padang di zon batu ada banyak padang. Jadi kita boleh guna semaksimum mungkin. Okey, dengan berkesan. Jadual perlawanan sudah disusun awal. Bila jadual perlawanan susun, kita dah tahu dah. Sebelum pertandingan, jadual dah keluar. Okey, bila jadual dah keluar tu, boleh plan lah strategi. Okey, siapa nak main dulu, nak guna taktikal apa, kita dapat rancang dengan lebih awal. Itu kelebihan. Seterusnya, pasukan yang ambil bahagian berpeluang memperbaiki prestasi. Contoh perlawanan pertama, seri ataupun kalah. Boleh check balik. Sebelum perlawanan kedua, check balik apa yang tak kena ni. Okey, bila perlawanan kedua tu, boleh perbaiki prestasi. Beri kepuasan dan keseronokan pada pemain. Kalau kalah mati ni, main sekali, kalah. Kalau main liga ni, dia boleh main banyak kali kan. Okey, seronok lah. Sistem pertandingan yang mudah diurus dan ditadbir dalam format yang senang difahami, mudah faham, dan dapat memilih pemenang yang mutlak. Okey, dapat memilih pemenang yang mutlak, dapat tunjuk prestasi yang sebenar. Okey. Kelemahan. Apa kelemahan dia? Kemungkinan dalam satu pasukan terdapat pasukan yang sama kuat. Contohnya, kumpulan A, okey, ada Johan terlepas. Kemudian, ada pula pasukan baru tu baru naik tapi dia ada latihan yang intensif, sama kuat. Okey, kemungkinan. Gelanggang yang banyak, kalau pasukan yang banyak. Okey, kalau contoh ada 4 kumpulan, okey, kena ada gelanggang banyak lah. Nak bagi cepat habis. Kalau pakai satu gelanggang, jenuh nak habis. Okey, jika jumlah pasukan yang mengambil bahagian banyak akan menyebabkan bilangan perlawanan yang banyak. Okey, lagi banyak perlawanan, lagi banyak pasukan, lagi banyaklah perlawanan yang perlu dilakukan kalau liga ni. So kena ada AJK yang ramai, Rustia dan pegawai yang ramai. Kalau 4 padang, kena ada banyak pengadil lah. Rustia nak jaga skor, macam. Timur rasa tidak puas hati jika kumpulan yang satu lagi lemah. Contoh, main-main, kumpulan tu tak kuat. Jadi tak syok main kan. Okey. Kemudian kalau susunan tu pula, kumpulan A semua kuat, kumpulan B tak sama kuat. Tak puas hati, kumpulan A tak apa ni, susunan tak adil, bias. Macam-macam lah komplain. Okey, seterusnya, kos pengurusan pertandingan tinggi jika pasukan yang mengambil bahagian banyak. Pengurusan biasanya kalau liga ni makan banyak hari, jadi kos pengurusan tu tinggi. Seterusnya, masa yang panjang lah kalau liga ni. Contoh Liga Super Malaysia pun panjang kan, sepanjang tahun. Itu berkaitan dengan sistem liga, kelebihan dan kelemahan. Okey, saya harap kamu faham. Kalau apa-apa boleh tanya dalam grup. Sekian, Assalamualaikum.